Saudara, malam ini saudara yang jadi hangat di pasaran, laris macam pisang goreng ialah tentang isu bila mana Nurul Izzah dalam satu wawancara mendedahkan bahawa beliau telah dilantik oleh bapanya, Perdana Menteri Malaysia ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai penasihat ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri. Jadi kecoh lah, semua orang bising kan. Cuma yang bising ni tuan-tuan, dia orang tak tahu bahawa dia ada banyak jenis penasihat. Malam ni saya nak cerita dengan tuan-tuan. Apa jenis-jenis penasihat yang ada? Biasanya kalau penasihat kepada Perdana Menteri ni tuan-tuan, dia grade dia turus 3 tuan-tuan. Turus 3. Bukan jurusan A, bukan jurusan B, jurusan C bukan. Tapi kalau standard penasihat menteri pun dah biasanya dapat turus 3. Turus 3 memanglah gaji puluh ribu. Memanglah ada kereta, ada driver, ada allowance dan macam-macam. Ada akses untuk maklumat itu, maklumat ini, boleh panggil mesyuarat tu, mesyuarat ini, apa semua sekali. Saudara, dalam penjawat awam ni dia ada dua jenis penjawat awam. Satu kontrak off service, satu kontrak for service. Ketika saya berada di Jabatan Haiwan Khas dulu, saya mula-mula dilantik sebagai panel pemikir Jabatan Haiwan Khas, kontrak off service. Apa maksud off service ni tuan-tuan? Maknanya saya ni macam part time dengan kerajaan. Saya tak payah punch card. Ini mula-mula saya dilantik sebagai kontrak for service untuk khidmat saya, tuan-tuan. Bila saya memberikan khidmat saya sebagai panel pemikir jasa secara kontrak for service, bila saya bagi kontrak for service ni, saya tak payah punch card setiap pagi, saya dapat gaji setiap bulan, kontrak saya di renew setiap tahun. Lepas tu ada gratuity, saya masih boleh berniaga. Ini dipanggil kontrak for service, hanya untuk khidmat saya. Saya tak payah punch card masuk pukul 8 balik pukul 5, tak payah. Ada kaki tangan awam, biasanya kaki tangan awam dia kontrak off service. Kontrak off service ni dia kena punch card tuan-tuan, dia dibayar gaji tiap-tiap bulan, dia ada allowance kerajaan apa semua. Dia terikat dengan semua sekali perkara-perkara yang berkaitan dengan kod etika penjawat awam. Tuan-tuan. Ada yang berpencen, ada yang mengambil option untuk bak kata orang tu, mengambil option untuk memilih untuk mencarum di dalam KWSP. Itu pilihan, tak kisah, tak ada masalah. Okey. Yang keduanya, itu yang pertama. Pertama, kontrak for service. Itu macam part time. Satu lagi kontrak off service. Dua-dua ni, dia dapat perks. Dia dapat gaji, dia dapat allowance, dia dapat kereta. Kalau grade jurusan C, dia dapat kereta. Dia tak ada driver. Kalau jurusan B, dia ada kereta, dia ada driver. Kereta 2.0. Sekarang ni ada yang jurusan B dia dapat 1.5 punya X70. Kemudian kalau turus jurusan A ni dia dah dapat 2.4 punya kereta. Turus 3 pun lebih kurang sama, dapat 2.4 punya kereta. Okey. Persoalan dia yang Nurul Izzah ni tuan-tuan, yang kita nak kecoh pasal apa? Dia bukannya dilantik dan dibayar gaji seperti mana kaki tangan awam yang kontrak off service for service ni tuan-tuan. Dia hanya jadi penasihat kepada bapak dia, yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga tentang hal ehwal keuangan dan juga ekonomi. Tidak ada gaji. Sama macam bapak dia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk makluman tuan-tuan, ialah Perdana Menteri pertama Malaysia yang tak ada gaji. Macam itulah anak dia. Dia penasihat saja. Tetapi beza dia tuan-tuan, bapa dia sebagai anggota pentadbiran ada kuasa. Ada kuasa.
dia boleh panggil mesyuarat, dia boleh buat keputusan. Walaupun tak ada gaji dia boleh panggil mesyuarat buat keputusan. Tapi Nurul Izzah ni tuan-tuan tidak ada punca kuasa. Dia tidak boleh panggil orang mesyuarat, dia tak boleh mempengerusikan mesyuarat, apatah lagi membuat sebarang keputusan. Dia hanya bagi nasihat pada bapa dia. Ada orang tanya saya kan, apa ni, kenapa daripada berpuluh juta ada orang ni, adakah Nurul Izzah seorang yang layak? Saya nak beritahu lah, memang betul daripada berpuluh juta ni kan, ramai yang layak. Memang ramai yang layak tuan-tuan. Tetapi Nurul Izzah ni bukannya tak ada kelayakan langsung. Ramai tak tahu bahawa dia ni dulu mula-mula dia belajar dekat Universiti Petronas di Trono. Saya masih ingat lagi, tapi last kali dia kena pindah pergi ke Universiti Tenaga dekat dengan Serdang sana. Di sana dia tamatkan pengajiannya dalam bidang kejuruteraan. Tetapi beliau kemudiannya telah melanjutkan pelajaran di Universiti John Hopkins Advanced Learning di Amerika Syarikat dalam bidang sarjana sarjana pentadbiran awam. Bukan sarjana pentadbiran awam, sarjana dasar awam, public policy tuan-tuan. Memang betul lah ramai orang yang boleh di-hire oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Datuk Seri Anwar Ibrahim ni mewarisi sebuah kerajaan yang diambil alih daripada Perdana Menteri yang bernama Mahathir Mohamad, yang kerja dia tahu pergi ke Jepun, nak cuba pinjam duit Jepun, tak boleh, kemudian dia terbitkan Samurai Bond. Pergi ke China, dia terbitkan Panda Bond. Kerja dia menambah hutang untuk negara. Datang pula manusia bernama Muhyiddin Yassin, bertambah lagi hutang. Hutang hari ni, hutang negara kita ni tuan-tuan lebih 1 trilion. 1.2, ada yang cakap sekarang ni dah sampai 1.5 trilion. Datuk Seri Najib pada tahun 2017 hutang negara 686.8 bilion saja. Lebih kurang 50.8% berbanding dengan GDP kita. Tetapi pada hari kita serahkan kuasa pada Mahathir pada ketika itu, suku pertama tahun 2018 tuan-tuan, hutang negara tinggal 48% daripada GDP. Tapi hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim mewarisi kerajaan yang ditinggalkan dengan hutang hampir 1.3 hingga 1.5 trilion tuan-tuan. Saya tak mengikuti sebab kita dah lama tak bicara tentang soal ekonomi ni. Saya pun tak dapat angka daripada MOF. Jadi lebih kurang begitulah daripada bacaan yang saya ada yang kata 1.2, ada yang kata 1.3, ada yang 1.5 trilion. Persoalan dia, hutang kita memang banyak. Jadi kalau kita tengok dari segi polisi, sepanjang tempoh 2 bulan lebih Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kerja dia nak jimat je. Kita tak boleh nak marah pun tak boleh tuan-tuan. Sebab bila nak buat pelantikan baru pun beliau cukup berhati-hati. Jadi kalau nak lantik penasihat, beliau boleh je lantik penasihat tuan-tuan. Tapi kena siap lah. Kalau lantik penasihat, maka beliau akan terdedah dengan isu pertamanya, isu orang yang dilantik tu sudah pastilah dia kurang-kurang pun grade terus 3 berpuluh ribu gaji dia tuan-tuan. Kereta kena bagi, pejabat kena bagi. Lepas tu, macam contoh saya duduk dekat Kementerian Kewangan, saya ada seorang pegawai 4 tu baru grade Jusabi. Saya ada seorang pegawai grade 41. Kemudian saya ada seorang pegawai grade 29 tak silap. Kemudian ada driver. Ini semua menelan belanja tuan-tuan. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia tak ambil gaji langsung. Lepas tu dia nak potong gaji menteri ni 50%. Tapi nak buat macam mana menteri-menteri ni saudara? Mereka bersetuju setakat 20%. Itu yang potong hanya 20%. So memang boleh kalau beliau nak ambil seorang penasihat daripada MIER ke, daripada mana, macam Muhyiddin dulu dia ambil daripada MIER ke, penasihat dia semua sekali, teori-teori ekonomi pun semua ikut
Tan Sri Mahbub ke apa benda. Geng dia je. Boleh, memang boleh. Tuan-tuan. Tapi saudara kena ingatlah, yang nak bayar gaji penasihat ni siapa? Jadi daripada dia belanjakan duit negara untuk bayar gaji pegawai khas, gaji penasihat, gaji susu politik semua sekali, sekarang dia ambil pendekatan ambil pegawai yang free, boleh tolong dia. Yang kita nak kecoh pasal apa kan? Lainlah kalau Nurul Izzah tu boleh panggil mesyuarat Kementerian Kewangan selaku penasihat ekonomi kepada Perdana Menteri. Ini kerja dia pergi jumpa dengan peniaga-peniaga, dia dapatkan feedback daripada rakyat bawahan ni. Dan memang kerja dia dulu. Dia pun dulu pernah jaga TVET. Dia pernah jadi anggota Public Account Committee ataupun PAC. Ketika dia menjadi ahli parlimen. Dulu dia ahli parlimen. Dia sibuk kena jaga macam-macam. Sekarang dia tak ada kerja, tuan-tuan. Dia nak tolong bapak dia untuk jaga negara. Jadi bagi saya sepatutnya tidak jadi isu lah untuk beliau melantik. Macam saya melantik Wan Quraisy sebagai penyedia soalan. 1 sen haram gaji tak bagi. Saya juga melantik Hafiz Hanafiah sebagai pegawai khas saya. Dia jadi pegawai khas saya tanpa gaji. Dia orang ni buat kerja pro bono. Sama macam Nurul Izzah. Jadi yang korang risau sangat pasal apa? Relax lah. Lainlah kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim pakai duit negara bayar gaji pada anak dia. Macam ni Amar, anak dia menjadi penolong pengurus di dalam salah sebuah JLC. Itu lain cerita. Lebih baiklah tuan-tuan kalau lantik anak tidak ada gaji, tidak ada perks yang diambil, kereta pun tak ambil, driver pun tak perlu nak bagi apa semua sekali. Dia memberikan khidmat secara percuma, dapat membantu melancarkan kerja-kerja Perdana Menteri. Dan dia pun antara orang yang pertama sekali membicarakan tentang soal pelbagai bentuk dimensi tentang garis kemiskinan ni. Kalau kita lihat dulu kita mengukur soal kemiskinan ni B40. Siapa yang mempunyai pendapatan isi rumah RM3,000 dulu. Dulu RM3,000 ke bawah. Kalau dalam rumah tu ada 7 orang, 3 orang bekerja. Suami kerja, isteri kerja, anak seorang bekerja. 3 orang gaji ni tak boleh lebih daripada RM3,000. Kalau lebih daripada RM3,000 dia dah bukan B40. Dulu tuan-tuan. Sekarang ni dah naik dah. Dah naik. Dan sekarang ni kadar miskin Tegar dah jadi RM2,208. Ini ketika zaman Datuk Seri Ismail Sabri. Itu sebab BN tu hari kita buat satu polisi, kalau kita menang pilihan raya, siapa yang gaji RM1,200 ke, RM1,300 ke, RM1,500 ke, kalau contohnya orang tu gaji RM1,200, BN akan lengkapkan gaji dia menjadi RM2,208. Majikan dia bayar RM1,200, kerajaan akan top up lagi RM1,008 supaya dia tidak berada di dalam di bawah paras miskin Tegar. Tapi nak buat macam mana? Kita nak buat benda yang baik, rakyat tak nak terima, rakyat nak juga fulus. Fulus. Dapatlah 300, 500, ada yang sampai 1,000 kat Paguh tu, dekat Larut tetapi mereka korbankan masa depan mereka untuk tempoh 5 tahun. Nak buat macam mana? Ini pilihan rakyat. Nasib baik tuan-tuan, PN tak jadi Perdana Menteri. Kalau PN jadi Perdana Menteri, lingkup tuan-tuan. Ada benda saya setuju tentang pandangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada benda saya tidak berapa setuju. Ini kena faham. Contohnya polisi dia
gaji menteri potong. Kalau ikut saya kan, bagi saya gaji menteri ni patut naik lagi. Sebab kalau gaji menteri rendah tuan-tuan, maka menteri-menteri ni dia bukan semua pegawai macam Datuk Seri Anwar Ibrahim kan. Menteri-menteri ni saudara, kalau gaji mereka rendah, mereka nak serve rakyat susah, last sekali mereka menjadi menteri yang korup. Itu sebab di Singapura mereka memberikan gaji yang tinggi untuk Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri untuk menteri-menteri mereka. Saya lebih setuju pendekatan Singapura. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni saudara, dia bukan macam setengah orang, macam contohlah macam Muhyiddin Yassin. Dia nak kuasa tu tuan-tuan supaya dia boleh rembat duit negara. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia nak kuasa supaya dia ada, bila dia mati ni orang menghargai jasa dia. Dia buat penjimatan terhadap perbelanjaan negara dan sebagainya. Tapi tak semua orang boleh buat macam dia. Ini tuan-tuan kena faham. Muhyiddin Yassin kita lihat, bila dia dapat kuasa jadi Perdana Menteri, untuk pastikan kuasa dia tak hilang, untuk elakkan daripada orang buat undi tak percaya pada diri dia, dia sanggup tuan-tuan lockdown satu negara. Dan ketika tempoh lockdown ni saudara, kita lihat bagaimana Muhyiddin buat duit saudara, dengan meluluskan lebih daripada 600 bilion projek dalam tempoh darurat tuan-tuan. Kerana bila tempoh darurat tu berlaku, mereka menggunakan akta darurat, kanun acara darurat di bawah kanun acara darurat. Setiap perbelanjaan itu boleh dibuat tanpa dibentangkan di Parlimen. Dan hari ini SPRM dah siasat. Dan bila SPRM siasat tuan-tuan, saudara, mereka mendapati daripada 600 bilion ini, ada yang guna duit KWSP dan sebagainya, tetapi 92.5 bilion adalah perbelanjaan duit kerajaan. Dan mereka fokuskan kepada itu juga. Tak bermakna yang baki lagi 600 ni langsung tidak ada salah guna kuasa tuan-tuan. Tak bermakna. Yang 92.5 bilion ini pun tuan-tuan, hari ini dah macam-macam keluar. Hari ini tular. Cuma saya dulu ada connection dengan SPRM. Sekarang ni semenjak kita kalah ni dah terputus. Jadi saya tak boleh nak berhubung dengan pihak SPRM untuk dapatkan. Saya tahu bahawa akaun Bersatu beku, akaun beberapa parti politik dah beku. Akaun, kalau tak silap saya, Yayasan Muhyiddin Yassin pun dah beku. Saya nak cek dengan SPRM betul ke seperti mana yang tular di dalam akaun PPBM 3.37 bilion. Masya Allah tuan-tuan. Saya tak dapat nak cek sebab dulu kita ada kawan di SPRM, sekarang ni ada sedikit terputus hubungan. Saudara, kita tak boleh nak cek. Begitu juga dengan ada yang dalam senarai yang tular hari ni kata PAS ada 700 juta, PAS Kedah beratus juta, PAS Terengganu, PAS Kelantan. Duit banyak, tapi ketika banjir baru ni apa dia buat? Saudara, ini amat-amat menyedihkan kita. Dan lebih sedih, pengundi-pengundi yang dapat habuan sedikit mengundi mereka sehinggakan kita kalah di ketiga-tiga negeri ni. Kat Terengganu tu sampai 8-0 kita kalah tuan-tuan. Mereka betul-betul tolak kita kerana apa yang diberikan oleh walaun PAS ni. Tuan-tuan, jadi tak semua orang dia macam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni saudara, dia nak kuasa supaya dia boleh tolong rakyat, supaya bila dia meninggalkan dunia ni, orang hargai dia sebagai pemimpin yang banyak bantu rakyat, pemimpin yang buat penjimatan untuk rakyat dan sebagainya. Tak semua orang macam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu sebabnya saudara, bila beliau cuba nak potong gaji menteri 50%, dapat 20% je akhirnya. Tapi itu pun alhamdulillah, saya rasa memang patut pun.
Kalau tanya saya secara peribadi, saya rasa tak patut potong. Kerana mungkin kita nak jimat 20%, 20% tu kalau gaji-gaji menteri berapa sen sangat tuan-tuan. Tetapi kita risau takut bila duit tak cukup, akhirnya menteri-menteri ni buat side income. Itu lagi bahaya tuan-tuan. Itu lagi bahaya. Jadi benda ni mungkin jelah kita bagi peluang untuk kerajaan ini untuk buat yang terbaik demi rakyat.